Baiklah, Assalamualaikum, salam puisi. Bunga cengkeh di dalam raga. Ini package nombor 3. Untuk package nombor 3, cikgu akan membicarakan iaitu cara-cara menulis sajak dan memurnikan sajak. Jadi untuk package ini ada beberapa isi penting yang anak cikgu utarakan. Yang pertama ialah bagaimana kita nak bermula. Ini persoalan yang biasa bagi seorang penulis. Bagaimana aku nak bermula? Sama ada menunggu ilham untuk menulis atau mencari idea untuk menulis. Dan cikgu nak rumuskan di sini melalui pengalaman dan nasihat daripada ramai penulis yang sudah ternama, bahawa dalam proses menulis, sama ada tulis saja cerpen, novel dan sebagainya, kita tidak boleh menunggu ilham. Kerana apa? Kerana ilham kadang-kadang datang tu pertamanya dia tidak berkala. Mungkin sebulan datang sekali ilham, mungkin 2-3 bulan, setahun datang sekali. Tetapi kalau kita mencari idea ataupun kita ada usaha mencari idea, bertolak daripada proses itu, kita boleh menulis saja tiap hari. Maka itu rumusan untuk nombor 1, jangan tunggu ilham untuk menulis, tetapi kita mesti mencari idea untuk menulis. Okey, kat mana datangnya idea? Idea boleh kita temui pertama melalui proses pembacaan. Sama ada kita membaca surat khabar, baca majalah, ataupun kita membaca karya orang lain. Cikgu pernah tulis sebuah sajak, surat terbuka buat Makcik JH. Surat terbuka buat Makcik JH ini adalah sebuah sajak yang seperti merumuskan apa yang berlaku di dalam novel Shah Nur Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan idea melalui proses pembacaan. Okey, yang kedua, pengalaman diri. Nahma Jalmeh, seorang penulis terkenal, mengatakan bahawa dalam diri kita ni ada pengalaman. Pengalaman itu ibarat negeri yang tercantik, terutamanya dalam anak-anak kita. Jadi bila kita imbau kembali negeri tercantik kita, kita akan jumpa banyak perkara yang boleh kita angkat ke pentas puisi. Yang ketika kita buat kajian, kita buat penyelidikan tentang sesuatu subjek, tentang sesuatu perkara untuk kita utarakan di dalam karya kita. Nah, ini ialah tentang idea. Perkara yang ketiga, apa yang nak ditulis? Apa yang nak ditulis itulah kita namakan tema. Bagi memudahkan pengkritik sastra membicarakan karya, maka tema itu dibagikan kepada beberapa bahagian ataupun beberapa subjek. Utamanya subjek tentang keluarga, subjek tentang masyarakat, tentang diri kita sendiri, tentang alam sekitar, tentang patriotik, tentang ketuhanan. Nah, ini tema sajak yang kita boleh angkat ke dalam karya kita. Baiklah, apabila kita dah menulis sebuah karya, anggaplah tulisan pertama itu sebagai draft, belum menjadi karya yang siap ataupun karya yang sudah cukup mantap. Maka draft itu berapa kali draft? Terulang. Maksudnya sebuah draft saja bila ditulis kita pendamkan dahulu untuk mungkin 1 hari, 2 hari, atau seminggu, atau mungkin sebulan. Tapi dalam konteks kita nak masuk peraduan, jangan sampai sebulan. Dan ditarik tutup belum tak dapat masuk-masuk. Okey, maksudnya draft itu apabila kita ambil balik, kita buat pemurnian, kita edit, kita simpan balik beberapa kali sehingga kita puas hati. Apabila kita dah puas hati, mungkin setelah 2-3 kali edit, 2-3 kali buat pemurnian, barulah kita tulis draft yang terakhir kita sebagai sajak siap. Ini prosesnya. Proses tulisan pertama anggap sebagai draft harus melalui proses pemurnian.
Jadi sekarang yang penting cikgu nak bercakap tentang proses pemunian. Dia ada banyak, tapi cikgu nak highlightkan beberapa pemunian. Yang pertama, proses pemunian pertama ialah dari segi diksi, pemilihan kata. Bahasa Melayu ni bahasa yang sangat kaya. Contohnya kita boleh memilih perkataan petang, ada sore, ada senja. Nak pilih yang mana? Ibu, ada umi, ada perkataan mak, ada mungkin ada berapa lagi pilihan. Laut, segara, itu pilihan kita. Diksi, maknanya kalau boleh dalam sebuah karya, terutama saya, jangan kita ulang kata yang sama. Mungkin dalam rangkap pertama kita dah guna laut, rangkap kedua guna segara, rangkap pertama guna petang, rangkap kedua ataupun baris yang lain menggunakan perkataan senja. Terpulang, maknanya kita ada pilihan. Pilihan itu ialah daripada kekayaan bahasa kita. Yang kedua, rima. Permainan rima sangat penting sebab sajak kita bertolak daripada pantun. Pantun itu cantiknya pada rima. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di gandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Itu permainan rima. Sajak pun begitu. Cikgu bagi contoh. Rima, kita boleh adakan permainan rima di dalam baris. Contohnya, di sini aku berdiri. Dalam satu baris itu sudah wujud permainan rima. Ataupun di ujung baris. Contoh yang kedua, akulah pejuang di tanah seberang. Jadi di hujung tu bunyinya sama ataupun hampir sama. Inilah yang dinamakan permainan rima. Permainan rima ini penting kerana sajak ini ditulis untuk dibacakan, dideklamasikan. Jadi apabila ada rima, pendengarannya, dengarnya itu cantik, dengar rentak itu menarik. Okey. Yang ketiga, permunian ketiga ialah proses personifikasi. Personifikasi. Personifikasi ialah benda-benda bukan hidup kita beri sifat manusia. Contoh, daunnya melambai-lambai, kemarau menjilat musim. Itu apabila kalimat yang biasa itu kita jadikan personifikasi, kalimat itu akan jadi lebih menarik. Perkara yang keempat, proses pemunian keempat ialah kita menggunakan bahasa kiasan. Kiasan ialah perbandingan, bukan simbol. Simbol itu lambang, kiasan banding. Dua benda yang tak sama disamakan, itu perbandingan, kiasan. Contoh, budi, budi benda lain, segunung intan. Budi itu disama dengan intan, sesuatu yang berharga. Kata muntajam seperti pedang. Perkataan, kata-kata kita, percakapan kita itu dibandingkan dengan pedang yang tajam. Ini kita menggunakan bahasa kiasan, bahasa perbandingan. Proses pemunian yang kelima ialah simbol. Kita cuba ubah atau pilih kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu untuk menjadi simbol. Simbol ini boleh simbol warna. Contohnya kalau kita menggunakan warna putih. Putih itu simbolnya, lambangnya kesucian. Hitam lambangnya kejahatan. Merah lambangnya berani. Dan ada lagi simbol-simbol alam. Sungai itu kehidupan, gunung itu cita-cita yang tinggi dan sebagainya. Jadi apabila kita dapat merubah perkataan kalimat dalam sajak itu dengan proses-proses seperti ini, maka proses editing kita, proses pemunian sajak itu akan menjadi lebih menarik. Sajak kita semakin lama semakin bagus. Dan akhir sekali, sebenarnya ada banyak lagi, tetapi sekadar 6 proses pemunian ini ialah kita guna sesekali kita boleh sisip kata asing. Kata asing ni contohnya bahasa Jepun, sayonara, bahasa Siam, sawadikra, bahasa Inggeris, we shall overcome. Kita terus menyanyi lagu we shall overcome. Kami akan terus bangkit dan bangkit. Itu sajak salji hitam yang ditulis oleh Usman Awang. Baiklah,
sebagai rumus akhir untuk package yang ketiga ini, cikgu nak memberikan satu senario macam ini. Kita kalau mementaskan sebuah teater yang bertema kematian, seboleh mungkin jangan bawa keranda ke pentas. Puisi pun begitu, sajak pun begitu. Apa maknanya? Maknanya kita elak klise. Klise ini sesuatu yang biasa. Kita nak sesuatu yang luar biasa, yang segar, yang baru ada ataupun terbina di dalam karya kita. Izinkan cikgu untuk buat rumusan yang terakhir, bahawa kembali kepada apa yang nak kita tulis sebagai orang baru. Tulislah sesuatu yang rapat dengan kita, dan sesuatu yang paling rapat dengan kita ialah ibu kita. Ibu. Jadi cikgu ada beberapa saja ibu. Dengarkan sebuah sajak ini sebagai penutup bagi package nombor 3. Ibu, hanya namamu lekat dalam duka keluarga. Sejak kecil aku sering mengintai arti sebuah syurga di bawah telapak kaki seorang ibu. Setelah dewasa, kerinduan pun semakin sayup dalam relung sukma. Walau jasadmu sudah abadi di pusara di bawah keteduhan pohon kemboja. Aku sering mendekati. Sepanjang langkah aku berziarah, sepanjang sujud aku menyebut, sepanjang cinta hatiku berbunga mengenangmu, Ibu. Ini saja sebagai iringan kepada tema yang kita nak tulis, subjek yang kita nak pilih. Iaitulah 3 package kuliah maya bagi bimbingan penulis sajak untuk tunas muda, tunas remaja bagi peringkat negeri Terengganu dan Kelantan. Cikgu rumus kembali sekali lalu, iaitu package 1 ialah tentang pengenalan sajak, package 2 ialah cikgu sentuh tentang aspek bahasa dan isi sajak atau pemikiran dalam sajak, dan yang ketiga ialah tentang apa yang kita nak tulis, iaitu temanya, dan bagaimana kita nak membaiki, nak mengedit, nak memurnikan sebuah karya saja itu menjadi daripada karya mentah menjadi karya yang lebih bagus, karya yang mantap.